Moga dijauhkan daripada kematian yang mengejut yang tak sempat bertaubat. Tapi kalau mengejut sempat taubat dan keadaan yang baik, tak ada masalah. Bersungguhlah berdoa minta husnul khatimah. Alang-alang kita memang akan mati, siapkan awal-awal daripada sekarang rumah kubur kita. Hafal dan jangan tidur selagi tidak baca surah Al-Mulk. Jika tak mampu baca Al-Quran, juga tak mampu nak belajar, pasang dan dengarkan dulu surah Al-Mulk. InsyaAllah suatu hari nanti boleh diingat dan dibaca. Saya jumpa ramai orang tua yang jumpa saya cakap macam tu, Ustazah, Acik ni buta huruf, tak pandai baca Quran. Macam mana ni Ustazah? Acik rasa takut juga nak mati ni. Macam mana dalam kubur esok? Anak-anak tak boleh nolong, suami tak boleh nolong, kawan-kawan tak boleh nolong. Tapi katanya surah Al-Mulk boleh nolong. Okey. Surah. Assalamualaikum Ustazah. Saya minta Ustazah jelaskan, jika ada kematian apa hukum buka radio mengaji di tepi mayat? Saya mohon maaf, dari segi hukum saya tak tahu sama ada makruh ataupun dilarang dan sebagainya. Tetapi Allahu Akbar subhanallah, janganlah menggantikan diri kita dengan digital, dengan radio. Radio tu tak dapat pahala. Maksudnya radio tu bukanlah satu benda, bukan mukallaf nak menampung dosa ataupun pahala. Siapa anak-anak yang melakukan hal demikian, sedangkan itulah seakhir dia nak berbakti kepada ibu ayah, kepada si mati, lalu dibukakan radio saja diganti. Lepas tu sibuk duk masak lah, buat itulah, duduk jumpa orang lah, apalah semua. Sepatutnya ketika itu berada di sisi mayat, ucaplah perkataan yang baik-baik, bacakanlah Al-Quran sebaik-baiknya. Itu kan hadis Nabi sebut, sesungguhnya sesuatu itu, setiap sesuatu ada jantungnya. Maka jantung Al-Quran adalah Yasin. Bacakanlah kepada orang yang sedang menghadapi kematian, sedang nazak, ataupun setelah kematian. Di keadaan yang sangat sakit, baru lepas sakit kematian, ketika itulah bacaan-bacaan itulah yang akan membantu meringankannya, menyembuhkan sedikit sakit tu. Walaupun kesan sakit kematian dia akan beri kesan bertahun-tahunnya, bukan sekejap hilang sakit tersebut. Jadi Masya Allah, Allahu Akbar. Dari segi hukum saya tak pasti, tapi mungkin ia termasuk dalam perkara yang tidak disukai, tak dianjurkan dalam agama. Namun sekiranya contoh keadaan, ramai-ramai tu seorang pun tak pandai mengaji, semua tak pandai, ketika itu barulah soalannya dibolehkan daripada tak ada langsung bunyi ngaji tu, buka telefon pasang Yasin. Tapi mustahil keadaan ini nak berlaku ketika orang semua tak pandai ngaji. Saya baru ni kan, saya pergi hospital ziarah sahabat yang saya sebut tadi tu, seorang aktivis mu'alaf tu. Dia dulu kanser payudara, sekarang dah pergi kepada kanser paru-paru. Bila saya pergi ziarah dia, dia Chinese Muslim, sangat aktif buat kerja dakwah, kurus sangat, kurus kering. Ada anak 3 orang, ibu yang baik, yang solehah, wanita yang solehah. Bila saya pergi ziarah, dia pegang tangan, Ustazah, doakan saya sihat dan kuat. Kalaupun saya kena kemo nanti, dalam tempoh kemo dan sebagainya, doakan saya nak sambung kerja dakwah. Ada lagi mu'alaf yang belum pandai baca Quran Ustazah, ada lagi mu'alaf yang belum pandai solat Ustazah. Saya harap sebelum saya mati, ya Allah, fikir dakwah. Dia tak ada fikir pasal dia ni, dia tak takut Ustazah, mati semua orang akan mati. Walaupun saya dalam keadaan begini, saya nak jadi macam Nabi. Nabi mati dalam keadaan berdakwah, sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita semua pun akan mati, lebih baik mati dalam keadaan berdakwah. Sebab itu kita sebut, bila kita mati, di mana kita mati, macam mana kita mati, itu rahsia Allah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup sekarang. Sebab Imam Syafi'i sebut, sebagaimana kita hidup, begitulah kita akan mati. Siapa yang hidupnya sibuk fikir pasal dakwah, dia akan mati dalam keadaan berdakwah. Ada orang hidup dia sibuk nak cari orang susah, dia mati dalam perjalanan membantu orang susah. Saya nak sebut satu hadis Nabi kepada muslimat sekalian. Antaranya, amalan kita nak dapat husnul khatimah, sebab ia dilihat amalan umum kepada orang-orang yang dapat husnul khatimah, iaitu membantu fakir miskin, membantu orang susah. Hadis Nabi SAW, berpagi-pagi kamu
Kalau tak pagi, tak sempat pagi, tengah hari, petang pun boleh. Menunaikan hajat keperluan saudaramu lebih Allah cintai daripada iktikaf selama 10 tahun. Boleh bayang tak iktikaf 10 tahun? Kita pernah tak iktikaf di masjid satu hari? 24 jam tak balik-balik, zikir baca Quran solat, zikir baca Quran solat, rehat sekejap, zikir baca Quran solat. Susah. Nabi bersabda, barang siapa yang iktikaf satu hari akan dibina jaraknya dengan neraka 3 parit. Kita cakap 3 parit kecil ya, boleh lompat. Tapi Nabi jelaskan satu parit, setiap satu parit jaraknya antara timur dan barat, hujung bumi ke hujung bumi. Kita tak mampu satu hari, tapi siapa yang menunaikan hajat saudaranya, keperluan, fakir miskin dan sebagainya, Allah cintai, lebih besar ganjarannya daripada iktikaf selama 10 tahun. Tapi orang yang buat iktikaf selama 10 tahun ataupun 2 hari 3 hari, lebih besarlah sudah tentu. Janganlah pula bila kita sedekah, bang saya ni dah lebih dah pahala banyak sangat dari ni. Lebih, saya lebih banyak daripada iktikaf 10 tahun. Ui dahsyat ni. Tak boleh menyamakan buat kali-kali ikut akal kita begitu. Masya Allah. Tapi itulah perumpamaan yang Nabi buat, Nabi sebut supaya kita faham mengeluarkan harta. Sebab itu sifat-sifat orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat 105 tu, mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah.